Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azmi bin Arifin, Guru Besar SK Ganun, akan memberi pengantaran tentang pengoperasian pembukaan sekolah, iaitu insyaAllah pada 1 November 2021 dan juga 8 November 2021. Yang pertamanya, pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut pasal PPN. Alhamdulillah kita sekarang dalam pasal yang keempat. Jadi pembukaan sekolah adalah berdasarkan mengikut pasal Pelan Pembangunan Negara PPN. Pengoperasian sekolah pada 1 November 2001 hanya melibatkan murid tahun 1 sahaja. Diulang sekali lagi, pengoperasian sekolah pada 1 November iaitu pada hari Isnin hanya melibatkan murid tahap 1 saja. Dan insya-Allah murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5, 6 akan bermula pada 8 November 2021. Maknanya tahap 1 dan tahap 2 akan serentak sekolah pada 8 November. Jangan pula 1 November tahun 4 semua datang. Pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut pasal PPN. Pertamanya, kehadiran murid adalah perdana sistem pengeniran. Bersemuka. Tapi ada perdana iaitu tahun tahap 1, tahap 2, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 adalah sistem pengeniran. Contoh, murid setiap kelas dibahagikan kepada kumpulan A dan kumpulan B. Minggu pertama sekolah dibuka, kumpulan A akan hadir ke sekolah manakala kumpulan B akan menjalani PDPR. Manakala minggu kedua, kumpulan A menjalani PDPR dan kumpulan B akan hadir ke sekolah pada hari itulah. Okey. Untuk perhatian, sila rujuk jadual pengeniran daripada guru kelas yang telah diberikan. Jadi murid-murid yang kumpulan B tidak perlu hadir. Hadir mengikut sistem pengeniran itu. Sekiranya murid-murid yang kumpulan B datang dalam kumpulan A, kita tidak akan benarkan. Pembukaan sekolah sama juga, pihak sekolah akan mengakhirkan murid mengikut sistem pengeniran dan akan mengeluarkan senarai nama sebelum sesi bersemuka bermula. Terima kasih kepada pihak pentadbir kerana telah membuat sistem pengeniran dan juga guru kelas, dan insya-Allah guru kelas akan memberi melalui WhatsApp ataupun WhatsApp lah, nama-nama murid mengikut kumpulan. Okey, kumpulan murid yang menjalani PDPR akan dibekalkan modul oleh guru mata pelajaran sebagai panduan aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang tempoh pada rumah, manakala kumpulan murid yang hadir ke sekolah akan menjalani pembelajaran mengikut jadual waktu yang diberikan oleh pihak sekolah kelak. Maknanya kumpulan A akan datang bersemuka dan kumpulan B secara BDPR. Okey. Jadual PDPR tidak terikat pada jadual. Maknanya yang berada di rumah kita tidak akan berikan jadual, tapi guru-guru akan berikan modul. InsyaAllah link akan diberikan pada hari Ahad. Dan bila balik rumah, mungkinan kita boleh gunakan Didik TV Didik TV untuk kita tengok ada apa saja yang tentang pelajaran TV pendidikan. Tuan-tuan dan puan boleh tunjukkan kepada anak-anak. Kemudian ibu bapa diminta untuk memastikan keperluan persekolahan anak seperti buku teks, buku aktiviti atau tahap 1 dan alat tulis mencukupi sebelum hadir ke sekolah. Okey, insya-Allah kedai buku akan dibuka pada hari Senin iaitu 1 November. Okey. Murid dibenarkan memakai pakaian sukan sekolah sekiranya baju seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Maknanya kalau baju itu tak muat, tuan-tuan boleh pakai baju seragam lah, contoh baju sukan. Tapi mesti ada lambang sekolah. Dan insya-Allah kita akan kedai sekolah akan bekalkan rencana sekolah supaya nampak seragam, murid ini nampak seragam. Okey, kemudian sesi persekolahan ini jelas ya tuan-tuan dan puan-puan,
Sesi persekolahan 2021 dilanjutkan sehingga Februari 2022. Okey. Maknanya pada tahun hadapan bulan 1 pun hingga bulan 2, murid yang tahun 6 sekarang atau tahun 5 sekarang, dia akan tahun hadapan tetap tahun 5 dan tahun 6. Ataupun di tahun 1 sekarang, bulan 1 2022, dia tetap darjah 1, tahun 1. Bukan tahun depan, dia darjah 1 sekarang, tahun depan dia tahun 2. Sehingga 1 Mac 2022. Okay. Cuti akhir tahun pada tahun ini bermula 11 Disember 2021 sehingga 1 Januari 2022. Cuti akhir tahun bermula 11 Disember 2021 sehingga 1 Januari 2022. Okay. Kemudian apabila dia habis 1 Januari itu, 2 Januari itu bermakna dia akan bersekolah. Kalau dia tahun 1, tetap dia tahun 1. Kalau dia tahun 2, tetap tahun 2. Maknanya bukan tahun depan, tahun ni dia tahun 1, tahun depan terus bulan 1 dia tahun 2. Bukan begitu. Segala apa saja nanti insya-Allah kita akan sampaikan melalui WhatsApp lah, insya-Allah. Okey, kemudian pembukaan sekolah. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, waktu sekolahan hari Isnin sampai Jumaat, hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Tahap 1 7.40 sehingga 1.10 tengah hari. Okey, 7.40 hingga 1.10 tengah hari. Hari Jumaat 7.40 pagi sehingga 11.40 pagi. Okey. Tahap 2 hari Isnin, Rabu dan Khamis. Isnin, Rabu dan Khamis 7.40 sehingga 1.40 tengah hari. Dan hari Selasa 7.40 sehingga 1.10 tengah hari. Okey. Jumaat 7.40 pagi sehingga 11.40 pagi. Maknanya kita kena tengoklah jadual tu yang saya akan bagi pada guru kelas. Guru kelas akan sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Keselamatan dan kesihatan. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya SOP lah. Yang pertama, murid dan guru warga sekolah keadaan sihat untuk hadir ke sekolah. Kemudian murid dan guru dan semua sekali lah sentiasa memakai pelitup muka sepanjang tempoh berada di sekolah. Pelitup muka berganda digalakkan. Maknanya pakai mask lah. Iaitu SOP sentiasa. Maknanya pada pukul 7.40 sehingga 1.40 tu. Kena pakai sentiasa lah. Okay. Pihak luar yang bukan warga KPM termasuk orang kelemahan tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah kecuali bagi tujuan pengoperasian sekolah dan mesti telah lengkap vaksinasi bagi kedua-dua dos. Maknanya siapa tak dibenarkan masuk kecuali dengan kebenaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan alhamdulillah sekolah kita semua telah didos vaksin 2 dos lah. Guru sekolah sudah, LKP sekolah, kebersihan, pekerja kebersihan 3 orang pun dah divaksin. Yang menjaga buku pun dengan token dia pun dah divaksin. Sekuriti ataupun pengawal keselamatan 4 orang pun telah divaksin. Kantin pun alhamdulillah semua telah divaksin. Maknanya sekolah kita 100%. Dan tahun 6 pun ada yang telah divaksin seramai 48 orang. Sampai 48 orang telah divaksin. Pada 48 per 65. Maknanya ada 17 lagi. 17 tu ada yang tak cukup umur. Tak cukup umur. Dan ada yang faktor kesihatan. Okay, InsyaAllah. Tuan-tuan doakan supaya dia ada apa yang berlaku lah. Walaupun kita dah vaksin 2 kali pun, SOP tetap kita jaga. Dan insyaAllah guru-guru saya dan semua yang terlibat di sekolah akan kita sama-sama lah
untuk menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak ni, insya-Allah. Saringan kesihatan dilakukan setiap hari di pintu masuk sekolah. Jika anak-anak atau perempuan 37.5 darjah Celsius ataupun bergejala, tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Sekiranya ada cikgu kata tengok anak tuan 38, kita akan arahkan anak atau perempuan balik ke rumah. Memang kadang-kadang kita marah. Ini apa itu ialah keselamatan. Okey. Kemudian ujian kendiri dibekalkan akan dilaksanakan hanya murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Sebenarnya ibu bapa diperlukan untuk membuat saringan ini. Okey. Dan kita alhamdulillah kita pun dah hantar surat kepada mak bapak untuk membenarkan. Jadi sekiranya guru kelas dah bagi kepada anak-anak ni untuk tanda tangan, ibu bapa tanda tanganlah, supaya kita tak perlulah misalnya budak ni apa-apa masalah, kita terus rujuk kepada PKD di Hospital Lu Gajah. Nanti tak ada susah, tak sign tu susah. Sebab pertama, kita nak telefon tuan perempuan, mungkin tuan kerja. Bila tuan dah sign, insyaAllah kita terus bawa. Okay, tuan-tuan Okey, kemudian sanitasi tangan boleh digunakan jika tak ada air dan sabun. InsyaAllah sekolah pun dah siap macam-macam. Bapak basuh tangan, sabun dan sebagainya. Jadi insyaAllah langkah-langkah keselamatan pihak sekolah telah ambil langkah-langkah lah. Okey, yang baiklah. Alhamdulillah. Kemudian murid dan makan dan minum murid ni dalam bilik kelas semasa rehat dengan sediaan guru. Dan kita pun ada jadual, guru-guru akan bertugas semasa rehat tu, guru akan tunggu di dalam kelas. Dan murid-murid tidak dibenarkan makan di kantin. Makan ke minum tidak dibenarkan di kantin. Yang dibenarkan di kantin hanya guru yang boleh makan di kantin. Murid-murid tidak dibenarkan. Okay? Jadi itulah SOP yang telah diberikan oleh MKN. Penjarakan berzika kurang-kurangnya 1 meter. Dan kelas-kelas pun kita tak susun dan dah campur lah nama-nama murid yang tu, dan insyaAllah guru-guru akan tampal nama di meja murid ni, supaya mereka duduk tempat yang sama. Dia masuk pula minggu depan pun meja yang sama dia duduk. Okey, jadi penjarakan berzika ni maksudnya sekurang-kurang 1 meter, maksudnya dia ada penjarakan. Di kantin sama, dia masuk sekolah sama, dan di mana-mana pun sama. Okey. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat digunakan kerana kerap disanitasi. Alhamdulillah lah. Sebelum anak-anak ini masuk ke sekolah, kita guru-guru telah buat gotong royong, pembersihan bekerjasama, dan PIBG pun alhamdulillah pun ada terlibat untuk kita membersihkan sekolah. Dan insya-Allah lah, dan alhamdulillah sekolah kita pun sentiasa kita akan lihat kebersihan dia. Dan kita pun sama-sama juga jaga kebersihan. Maknanya mak bapak datang tak adalah buang-buang kat luar juga. Walaupun kat luar, itu akan menjejaskan juga murid yang ada di dalam sekolah. Okey, pengendaraan dan penjayaan mencukupi bagi setiap bilik. Pintu dan tingkap sentiasa dipastikan terbuka. Alhamdulillah lah. Kita akan bersihkan semua tingkap dan pintu untuk dibuka. Lansir, kita sekarang ni lansir pun tak ada kat sekolah dah. Semua dah habis, dah kena turun. Sekarang ni memang kata orang bercahaya lah, murid masuk bercahaya. Hebahan mengenai langkah kebersihan dan keselamatan dibuat melalui saraya pada waktu pagi, waktu rehat dan sebelum tamat sesi persoalan pada setiap hari. Peringatan akan diteruskan disanakan semasa PDP. Alhamdulillah lah. Pada yang PDP pun kita pun dah ada hebahan. Maknanya pagi-pagi suara ni Puan Rosamira akan berkumandang lah. Mana murid akan dengar waktu rehat dan waktu balik. Dan juga kita pun insya-Allah lah kita akan bahan Al-Quran lah. Pagi mungkin hari Jumaat tu kita pasang Yasin. Kita akan pasang Yasin. Semoga Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada penyakit ni lah. Okey. Dan ini seterusnya mempamerkan peringatan dan bahan bercetak mengenai langkah-langkah pencegahan di pintu masuk utama sekolah. Langkah kebersihan dan keselamatan di lokasi-lokasi strategik.
Dan kita pun guru-guru pun dah letak dah jalan mana perlu ikut, apa yang perlu ikut, beratur macam mana, ambil makanan kat mana. Dan alhamdulillah guru pun telah ambil langkah-langkah keselamatan dan kesihatan untuk anak-anak. Jadi tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan jangan risaulah. Kita akan sedaya upaya, warga-warga SKG akan menjaga keselamatan dan kesihatan anak-anak. Tuan-tuan dan puan, kehadiran murid perlu kita ambil perhatian lah. Yang pertama, beberapa perlu beri surat ketidakhadiran anak semasa pelajaran secara bersemuka atas alasan kebimbangan penularan COVID. Maknanya kalau tuan-tuan rasa risau, anak takut hantar anak ke sekolah, tuan-tuan perlu buat surat. Surat pun kita dah bagi cikgu. Kita dah bagi. Jadi surat-surat itu tuan isi. Maknanya kami pihak KPM, saya wakil KPM. Pihak KPM tidak, kalau tuan-tuan tidak hantar, itu atas kehendak sendirilah. Kita tidak memaksa. Okey, tapi insya-Allah sekolah sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan anak-anak. Atau tuan-tuan pilih sebab tidak ada yang lain bagi alasan tidak ada mengikut situasi. Tuan-tuan ini akan rujuk pada guru kelas. Sebab kita akan mengisi ketidakhadiran dan kehadiran anak-anak melalui sistem APDM kita lah. Jadi banyak tugas guru-guru ni. Okey, jadi tuan-tuan saya rasa itu saja. Cuma tuan-tuan dan puan kita sama-samalah berdoa kepada Ilahi supaya saya, guru-guru, AKP, pekerja, security, orang kantin dan semuanya anak-anak kita disayangi, dijauhi dari penyakit ni. Dan insyaAllah kita sama-sama doa dan juga kita mengharapkan penyakit ni hilanglah, hilang atau sebagainya, supaya anak-anak ni dapat belajar dengan selesa. Jadi sebarang ni cikgu, tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada saya insyaAllah. Jadi itu saja yang saya dapat menyampaikan ni. Jadi semoga apa yang guru-guru telah buat, telah siapkan untuk siapan anak-anak datang sekolah, saya mengucapkan selamat datang ke sekolah, ke SK Ganun dengan hati yang gembira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.